Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya muliakan pesyarah saya Ustaz Kamaluddin bin Awamat, sahabat seperjuangan saya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Sebelum saya memulakan pidato saya pada hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat ilahi kerana telah memberikan peluang untuk kita meneruskan kehidupan di dunia sebagai khalifahnya. Nasi lemak dalam pinggan, telur sudah tidak tertahan. Sayap emak tiada tandingan, pengorbanan ayah tiada ukuran. Pantun di atas sangat sesuai dengan tajuk pidato saya pada hari ini, iaitu menghormati ibu bapa kunci keberkatan hidup. Tujuan saya menyampaikan pidato pada hari ini adalah untuk memberitahu kepada semua para pendengar, kewajipan menghormati ibu bapa adalah wajib dan telah disebutkan dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan engkau supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada kedua-duanya atau kedua-duanya sekali sampai ke umur tua dalam jagaan kamu dan peliharaan kamu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun. Oleh itu, diharamkan untuk melakukan kekasaran kepada ibu bapa kita, sama ada dengan perbuatan maupun percakapan yang menyinggung perasaan sekalipun dengan perkataan Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mentaati ibu bapa dan berbuat kepada mereka adalah sebesar-besar kebajikan yang menghampirkan seorang hamba kepada Allah. Sikap ini akan menambahkan lagi kasih sayang terhadap mereka. Benar, ibu bapa tidak mengharapkan balasan wang ringgit serta kemewahan daripada anak-anak. Sebaliknya, mereka mengharapkan perhatian dan kasih sayang daripada anak-anak saja. Apabila sempurnanya kasih sayang serta perhatian dalam keluarga, akhirnya akan terbina masyarakat yang bertamadun, penuh kasih sayang dan hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Sebagaimana hadis daripada Miqdam bin Ma'di radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah berusiat kepada kamu untuk berbakti kepada ibu-ibumu. Nabi SAW mengulangi 3 kali. Sesungguhnya Allah berusiat kepada kamu untuk berbakti kepada kamu, untuk kamu berbakti kepada ibu bapa kamu. Sesungguhnya Allah berusiat kepada kamu untuk berlaku baik kepada keluarga yang terdekat, maka utamakanlah yang lebih dekat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan hadis ini jelaslah menunjukkan bahawa menunjukkan kepada kita bahawa orang yang paling utama untuk kita taati, berbakti dan berbuat baik ialah ibu kita. Setelah itu berlaku baik kepada ayah kita, dan setelah itu ahli keluarga kita yang terdekat. Sidang hadirin yang berbahagia, alangkah nikmatnya kehidupan hari tua ditemani orang tersayang. Kesanggupan anak-anak memberi tumpuan dan meluangkan masa bersama ibu bapa pasti akan menceriakan dan membahagiakan hidup mereka. Di samping itu, jiwa dan perasaan orang tua lebih disantuni dengan baik, kerana ketika itu jiwa mereka sangat sensitif dan mudah tersinggung. Sebagai anak, maka kita hendaklah sentiasa mendahulukan keutamaan ibu, walaupun pada ketika itu si isteri turut memerlukan perhatian. Oleh itu, seorang suami seharusnya bijak mengatur keutamaan tersebut, dan isteri yang solehah pastinya akan memahami tuntutan dan keutamaan tersebut. Jika diamati tentang sejarah pada zaman Nabi SAW, maka kita teringat kisah seorang pemuda bernama Alqamah yang lebih mengutamakan isteri berbanding ibunya. Maka apabila nasib Alqamah ketika saat kematiannya, sehingga Nabi SAW mengugut untuk membakar Alqamah jika ibunya tidak memaafkan kesalahannya. Akhirnya selepas dipujuk, maka dengan penuh kasih sayang, ibunya memaafkan Alqamah dan Alqamah dapat menghembuskan nafasnya dengan penuh tenang. Hadirin yang dikasihi sekalian, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Ridha Rabbi fi ridha wa walidaini wa sahatuha fi sahatihima, yang bermaksud
Keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu kedua-duanya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menerangkan bahawa kita adalah sangat penting dan wajib kita sebagai seorang anak menghormati kedua ibu bapa kita kerana keredaan mereka adalah keredaan Allah. Oleh itu, berhati-hatilah terhadap setiap pertuturan tingkah laku kita agar tidak mengguris perasaan mereka. Menderhakai kedua ibu bapa adalah perbuatan yang ditegah dan dilarang keras dalam ajaran Islam. Antaranya, bercakap kasar dengan ibu bapa, melakukan kekerasan fizikal dan menyinggung perasaan dan sebagainya. Menderhaka ibu bapa adalah dosa besar sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bermaksud dosa-dosa besar adalah mensyirikkan Allah dan menderhakai kedua ibu bapa dan kesaksian palsu. Sesungguhnya kehidupan anak-anak akan lebih diberkati dengan doa dan restu ibu bapa. Oleh itu, selagi ada kesempatan, rebutlah peluang untuk berbakti kepada ibu bapa kita. Jika ibu bapa telah meninggal dunia, berdoalah kepada Allah, bersedekah, membaca Al-Quran atau berzikir untuk dihadiahkan pahalanya kepada ibu bapa agar roh mereka ditempatkan bersama golongan yang beriman. Justru peliharalah hubungan silaturahim dengan kaum kerabat dan rakan ibu bapa untuk menjamin kelangsungan sifat baik kepada kesemua insan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita juga hendaklah mendoakan kesejahteraan mereka kerana kita menghitung tentang pengorbanan ibu bapa kita, nescaya kita tidak mampu untuk membalas jasa mereka. Lantaran itu, kita hanya mampu mendoakan mereka dibalas. Semoga dibalas Allah segala jasa dan tenaga yang telah cerahkan kepada kita selama ini. Semoga kita sentiasa memohon kepada Allah agar kita termasuk dalam golongan yang sentiasa bertaubat dan diberkati di dunia dan di akhirat. Doa yang merupakan senjata ampuh adalah mesej yang boleh digunakan sebagai perlembagaan kasih dan sayang kita kepada ibu bapa. Firman Allah dan surah Al-Ghafir ayat 60 yang bermaksud Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuku ad'uni astajibu lakum, yang bermaksud berdoalah kepadaku nescaya aku akan perkenankan bagimu. Setiap kali selesai solat, panjatkanlah doa, Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan kasihanilah kedua ibu bapaku sebagaimana mereka mengasihani aku dari kecil. Malah, bacaan surah Al-Fatihah juga boleh ditujukan untuk mereka. Umul kitab ini bukan sahaja doa buat ibu dan bapa yang telah pergi menemui Yang Maha Pencipta, tetapi juga kepada ibu bapa yang masih ada. Niatkanlah yang terbaik buat mereka dan juga kita supaya dapat berbakti kepada mereka dengan seikhlasnya. Oleh hal demikian, adalah kita digalakkan untuk sentiasa mendoakan kesejahteraan ibu bapa kita, tidak kira ketika mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ini kerana tanpa mereka tidak akan berkat hidup kita sebagai seorang anak. Hadirin sekalian, pidato saya sudah sampai ke penghujungnya. Saya berharap kita semua dapat menghargai dan menghormati ibu bapa selagi hayat di kandung badan. Lakukanlah perkara yang menggembirakan hati mereka. Oleh itu, sebelum saya mengakhiri pidato saya pada hari ini, ingin saya membacakan serangkap pantun. Buah jambu di bawah tangga, buah kelapa di hujung desa. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih bapa sepanjang masa. Oleh itu, sayangilah ibu bapa kita, hargailah mereka selagi mereka masih hidup dan berdoakan kesejahteraan mereka di dunia dan di akhirat. Kerana ibu bapa tiada pengganti selepas mereka. Ingatlah, tidak akan berkat hidup seorang anak tanpa keredaan ibu bapa. Sekian, terima kasih.